Baik, anda masih lagi bersama saya, Hafizul Rosli dan juga Nala Huda dalam Awani Pagi dalam segmen Realiti Rakyat. Dan kali ini kita nak menjengah di satu kawasan berdekatan dengan Bentong di Pahang iaitu Dun Ketari, dan di mana kita akan menghubungi YB Yang Syafura Osman ataupun kita panggil sebagai YB Rara untuk bertanyakan dari segi mungkin ada isu-isu yang ingin dibangkitkan, mungkin ada isu-isu yang mencari penyelesaian di Dun Ketari itu sendiri. Assalamualaikum, selamat pagi YB. YB, kita nak tanya apa agaknya isu utama yang dihadapi di Ketari pada ketika Perintah Kawalan Pergerakan ini? Okey, isu utamanya semestinya adalah tentang masalah ekonomi, tentang apabila rakyat tidak boleh keluar untuk bekerja dan sebagainya, jadi mereka kehabisan makanan di rumah dan kekurangan simpanan wang ringgit. Ini kerana di Dun Ketari ramai masyarakat Islami yang bekerja sebagai peladang, pekebun, di sektor pelancongan dan sebagainya. Jadi apabila perkara seperti Perintah Kawalan Pergerakan ini berlaku, maka sektor-sektor yang terlibat ini semuanya tersekat dan mereka tidak boleh keluar untuk bekerja. Ya, YB Rara, kita lihat ya sebelum ini laporan mengenai petani yang ada kesukaran untuk menyampaikan ataupun isu logistik untuk menyalurkan bekalan makanan itu kepada pasaran. Jadi melihat kepada isu logistik ini, apa agaknya bantuan yang diperlukan oleh golongan petani di sana, dan juga bukan saja melihat kepada jangka masa pendek dalam tempoh PKP, tapi dalam jangka masa mungkin dalam 6 bulan ini, apa jenis bantuan yang lebih struktural yang mereka perlukan? Okey, saya rasa kerajaan perlu melihat semula bagaimana untuk memberikan kebenaran yang lebih baik kepada pihak petani-petani pekebun-pekebun ini, kerana mereka tidak boleh membawa keluar barang-barang mereka sebelum ini, makanan-makanan ataupun barang mereka sebelum ini. Jadi saya harap solusi diketengahkan untuk pekebun-pekebun petani-petani ini supaya barangan mereka dapat dijual keluar dan mereka mendapat hasilnya dan memberikan ekonomi yang lebih baik kepada mereka, sekeluarga dan juga masyarakat setempat. Dan kalau kita lihat baru-baru ini apabila saya juga pergi ke Kemeranan Highland awal-awal semasa Perintah Kawalan Pergerakan, di mana banyak sayur-sayuran dan sebagainya yang tidak dapat dibawa turun. Jadi ini adalah masalah yang berlaku apabila berlaku salah faham dan sebagainya. Dan saya harap perkara ini dapat diselesaikan dengan segera dan bantuan diberikan terus kepada petani-petani, kerana ada di antara mereka yang seperti yang menoreh getah. Mereka tidak dapat keluar dan sebagainya. Jadi bagaimana cara ini dapat diselesaikan supaya dapat membantu mereka, supaya mereka dapat menoreh getah dan dapat menjual hasil mereka, seterusnya membantu ekonomi untuk keluarga mereka dan juga negara juga. Dan saya berharap kita daripada pihak kerajaan, pihak swasta dan semua agensi dapat membantu satu sama lain untuk memastikan bukan setakat pekebun, petani, tetapi dari pelbagai sektor yang ada di tempat tersebut. YB, kalau kita ketahui, difahamkan juga di Dun Ketari mempunyai tanah rancangan Felda, dan semestinya peneroka Felda terkesan dengan PKP ini mungkin dari segi merencatkan sedikit aktiviti harian mereka, dengan kalau kita lihat juga dengan nilai komoditi sawit yang tidak menentu ini. Bagaimana agaknya di pihak YB untuk menyelesaikan isu ini dan juga apa agaknya rungutan dan juga pandangan mereka? Harga sawit memang semestinya antara rungutan utama yang sering dicakapkan oleh penduduk di Felda. Tetapi isu paling utama iaitu makanan yang khas. Mereka tidak ada wang untuk membeli makanan dan sebagainya. Jadi pada hari ini, sejak daripada 3 minggu yang lepas, kita sentiasa menghantar bantuan makanan, bukan setakat bantuan makanan tetapi juga bantuan pampers, susu untuk warga emas, untuk mereka yang sakit kronik, untuk anak-anak kecil dan sebagainya. Ini kerana mereka memang bergantung kepada harga sawit, dan jika harga sawit ini tidak cantik harganya, maka ia akan melibatkan kepada keluarga mereka sendiri. Dan saya berharap juga seperti penoreh getah, harga sawit dan sebagainya, saya berharap kerajaan dapat memikirkan sesuatu perkara yang baik, kerana mungkin kita faham pada hari ini ekonomi dunia tidak baik dan ia melibatkan juga pada ekonomi negara kita, tetapi kita perlu memikirkan cara bagaimana untuk membantu mereka semua ini. Dan saya yakin dan saya berharap kerajaan hari ini tidak kedekut untuk mengeluarkan
belanja untuk membantu mereka ini semua. Kerana saya faham pada ketika ini semua orang memerlukan duit, semua orang memerlukan untuk berbelanja untuk keluarga mereka, lagi-lagi apabila Perintah Kawalan Pergerakan ini. Dan saya faham pada ketika ini walau ada setengah mereka yang tidak mendapat pun bantuan prihatin ini kerana mungkin ada masalah-masalah sistem dan sebagainya. Dan bagi mereka yang tidak dapat, contohnya seperti penduduk-penduduk Felda, kebanyakan daripada mereka ada yang tidak dapat bantuan prihatin ini kerana mereka dalam kategori yang tidak layak kerana pendapatan daripada sawit tersebut. Tapi kalau kita lihat dari segi keluarga yang begitu ramai, isi rumah yang begitu ramai, kadang-kadang ia tidak mendapat menampung belanjawan daripada hasil sawit tersebut. Jadi kita kena tengok semula apa yang boleh kita buat dari segi bantuan ini untuk memastikan semua mereka ini dapat menerima dengan sama rata supaya tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terlepas pandang. Ya betul, isu penyaluran bantuan prihatin itu bukan saja mungkin diketari tetapi ramai juga yang menimbulkan permasalahan yang sama di media sosial dan juga mengenai akses untuk mendapatkan bantuan itu, ramai yang bergantung kepada akses kepada internet, laman web untuk sendiri memohon untuk mendapatkan bantuan prihatin itu. Jadi bagaimana agaknya sebagai aduan ketari untuk menyalurkan maklumat satu mengenai bantuan prihatin itu dan juga untuk menyediakan platform untuk mereka memohon dan juga menghubungi talian dan sebagainya untuk sebarang pertanyaan yang mereka ada, melihat kepada mereka tidak dapat lagi bantuan itu yang sepatutnya sudah pun disalurkan. Jadi apa contoh-contoh platform persediaan infrastruktur yang boleh mungkin YB Rara sediakan? Okey, kita faham bantuan prihatin ini diberikan secara berperingkat. Tetapi kalau kita lihat sebelum berlakunya wabak COVID-19 ini, kami di peringkat Dua Kentari, setiap kali apabila sebelum bantuan BRIM, bantuan sara hidup BSH dimasukkan, kita akan membuat road tour ke setiap kawasan untuk kita buka kaunter dan kita membantu orang kampung ataupun masyarakat luar bandar untuk mendaftarkan diri mereka ataupun orang kata kalau mereka ada benda yang perlu diupdate dalam bantuan sara hidup tersebut. Jadi perkara ini kita sudah buat sebelum bantuan sara hidup diberikan setiap tahun. Dan saya yakin kepada mereka yang sudah mengupdate, mereka akan mendapat bantuan. Tetapi bagaimana mereka yang ada setengah kes seperti mereka mendaftar SSM tetapi mereka dah lama tak berniaga, ataupun mereka mendaftar SSM tapi mereka adalah peniaga nasi lemak. Dan seterusnya dia tidak layak kerana sudah mendaftar SSM dan sebagainya. Dan ini adalah masalah-masalah yang sering berlaku apabila kita apabila kita buka kaunter bergerak seperti ini. Dan pada hari ini bila ada kawalan pergerakan seperti ini, kita dah tak boleh keluar sewenang-wenangnya untuk berjumpa dengan masyarakat di luar kerana kita perlu ada penjarakan, kita perlu jaga diri dan sebagainya. Jadi saya menggunakan sosial media, di Facebook, di Instagram, di Twitter untuk menyampaikan maklumat-maklumat terkini kepada penduduk Ketari kerana saya yakin pada hari ini semua orang mempunyai handphone dan semua orang dapat melihat update-update terbaru daripada bantuan daripada kerajaan hari ini. Jadi saya menggunakan sosial media ini untuk menyampaikan maklumat-maklumat kepada masyarakat di luar sana. Mungkin ada setengah ibu bapa, orang-orang tua yang tidak tahu pun tentang media sosial ini dan saya berharap anak-anak mereka dapat menyampaikan kepada mereka. Kerana saya sangat pasti pada musim kawalan pergerakan ini semua orang amat memerlukan bantuan dan kita seperti awal tak mahu ada orang yang terlepas bantuan. Kerana pada masa ini dengan bantuan 1,200 yang diberikan sebanyak 2 kali ini memang tidak mencukupi. Kerana 2 minggu lepas apabila kita menghantar bantuan makanan, pada hari ini bantuan makanan itu dah habis dan kita perlu menghantar semula kerana ia tidak cukup. Dan ada setengah keluarga yang mungkin mereka dalam kategori, walaupun kategori T20 pun sekalipun, kalau mereka punya anak yang ramai, tanggungan yang ramai dan sebagainya, mungkin tidak mencukupi bagi mereka juga. Jadi kalau kita lihat walaupun B40, M40 dan sebagainya, T20 ini, bagi saya sekarang kita tidak lihat pada peringkat itu lagi, tapi kita lihat kepada sesiapa yang memerlukan, kita perlu berikan terus tanpa menyiasat dan sebagainya kerana pada masa ini semua orang amat memerlukan bantuan, tidak kira daripada kewangan ataupun makanan.
YB, selain daripada sektor pertanian peladangan di Dun Getari itu, kita dapat saksikan juga di Dun Getari terdapatnya tempat-tempat yang menarik seperti Janda Baik yang sudah semestinya menjadi mereka yang berada di Lembah Kelang ni kalau setiap minggu tu ataupun hujung minggu akan pergi ke sana untuk berkempen ataupun untuk menjalani aktiviti-aktiviti di luar sana, berbasikal dan sebagainya. Dan kalau kita nak lihat bagaimana agaknya dari segi aktiviti pelancongan di sana sudah semestinya yang terjejas, dan kalau kita dapat saksikan Perbankan Rakyat untuk pelancongan turun sebanyak 86% dalam tempoh PKP ini, itu adalah menurut Jabatan Perangkaan. Apa langkah untuk memelihara usahawan dan juga perniagaan dalam sektor pelancongan ini, YB? Baik, saya memang amat setuju apabila sektor pelancongan sangat terkesan, lagi-lagi apabila Dun Getari ini dia adalah kawasan pelancongan. Dia ada Janda Baik, Bukit Tinggi, Genting Highlands, kawasan air kolam air panas dan sebagainya. Dan apabila berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan ini, memang ia memberi kesan yang sangat besar kepada penduduk Janda Baik khususnya apabila chalet-chalet semuanya terpaksa tutup dan sebagainya dan tidak ada orang datang. Dan ini memberi kesan kepada penduduk kampung itu sendiri apabila ramai daripada mereka adalah peniaga-peniaga kedai makan. Dan ramai di antara mereka juga bekerja di chalet-chalet, di hotel, resort, dan ada di antara mereka juga adalah pengusaha sendiri chalet-chalet dan resort sebagainya ini. Dan apabila Perintah Kawalan Pergerakan ini berlaku dan apabila COVID-19 ini merebak dan sebagainya, ia memberi kesan yang besar pada mereka. Dan saya sangat berharap, bukan setakat saja di Janda Baik ataupun di Bukit Tinggi, di Genting Highland atau di mana-mana kawasan, apabila selesai saja Perintah Kawalan Pergerakan ini berlaku, ataupun kita kata apabila selesai saja COVID-19 ini, habis saja wabak ini, saya sangat berharap kita rakyat Malaysia akan menyokong pelancongan, industri pelancongan di dalam Malaysia, pergilah bercuti di dalam Malaysia, membantu masyarakat ataupun membantu rakyat Malaysia untuk terus memastikan ekonomi kita lebih baik. Biarkan wang kita ini mengalir di dalam negara kita sahaja, pergi berehat di kawasan-kawasan di dalam Malaysia ini, kerana saya yakin negara kita ini mempunyai banyak tempat pelancongan yang baik. Dan saya sangat berharap pembangunan ekonomi setempat dan juga, perlu diberikan perhatian sepenuhnya untuk membantu mereka-mereka ini, pengusaha-pengusaha kecil ini, resort-resort kecil ini, chalet-chalet ini, di mana mereka ini pengusaha-pengusaha kecil yang memerlukan perhatian daripada pihak kerajaan sama ada di negeri ataupun pusat selepas wabak ini berakhir. Kerana seperti yang saya cakap tadi, apabila wabak ini berlaku, memang ia memberi kesan yang sangat mendalam kepada semua pihak, lagi-lagi sektor pelancongan. Dan Dun Getari bergantung kepada sektor pelancongan ini. Lagi-lagi kalau kita lihat, Genting Highland adalah antara penyumbang besar kepada negeri Pahang khususnya. Dan saya yakin dan saya berharap apabila wabak ini berakhir, kita semua akan dapat membantu kembali pulih ekonomi negara kita dengan bercuti di dalam Malaysia. Baik. Besar harapan daripada Dun Getari, YB yang Syafura Osman yang muda, baru saja berumur 30 tahun, dan ini merupakan pengalaman pertama menjadi wakil rakyat bagi Dun Getari itu sendiri. Terima kasih kepada YB Rara atas perkongsian dan juga dari segi menyuarakan pendapat dan juga mungkin ada penyelesaian selepas ini. Ya, betul, banyak masalah dan juga penyelesaian yang ditimbulkan oleh YB Rara itu, dan kami akan kongsikan di media sosial kalau anda ingin lihat lagi, dan juga di astroawani.com. Baik, itu sahaja perkongsian kami buat segmen Realiti Rakyat di Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan saya Hafizul Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.